ambil kesempatan untuk nak menjelaskan kepada kamu semua, terutamanya berkaitan dengan keluarga tanpa dadah. Seperti mana yang kita tahu kan, semua berkeinginan untuk mengecapi keluarga bahagia ataupun kehidupan di rumah seperti rumahku syurgaku. Jadi untuk nak memastikan keluarga bahagia ni dapat kita realisasikan, kita perlu tanamkan dalam diri ahli keluarga kita dengan nilai-nilai murni, kasih sayang, mengamalkan hidup sihat, berlandaskan agama dan jauhi perbuatan-perbuatan negatif seperti gejala sosial. InsyaAllah perkara itu sama-sama kita akan dapat nikmat kehidupan yang sebenarnya berkeluarga. Jom kita tengok apa kata rakan kita sebenarnya. Okey, jom. Keluarga merupakan satu institusi pendidikan pertama anak-anak kita. Dekat sinilah anak-anak kita belajar tentang karakter, belajar tentang sikap, belajar tentang nilai, belajar tentang tingkah laku sebelum masuk ke sekolah. Macam kita jugalah dulu-dulu. Apa-apa pun semua dekat rumah dulu kan. Bila mak ayah ni bekerja di rumah, anak-anak ni dia akan ada satu fasa atau satu masa yang kita panggil dia empty space. Okey, apa tu empty space ya? Empty space? Apa tu empty space? Okey. Empty space ni merupakan satu keadaan di mana ada jurang antara ibu bapa dan anak. Dan selalunya empty space ni terisi dengan aktiviti anak-anak yang ibu bapa pun tak boleh nak kawal. Contohnya bermain gadget tanpa kawalan, jumpa kawan-kawan di luar pengetahuan ibu bapa. Macam tu. Jadi sebagai ibu bapa, kita ada ke empty space? Cuba kita tengok balik macam mana. Bila kita bercakap pasal dadah, penyalahgunaan dadah, isu ni bukan isu baru tau. Isu ni cukup lama. Lama sangat. Jadi, isu ni memang cukup lama. Jadi, apa kaitan keluarga dengan penyalahgunaan dadah? Banyak kaitannya keluarga dan penyalahgunaan dadah. Okey, kita pergi balik pada empty space tadi. Empty space inilah yang akan membentuk anak-anak kita. Di mana penggunaan gadget, jumpa kawan. Jadi bila empty space ini membentuk karakter anak kita, kalau anak kita salah pilih kawan, macam mana? Kesian kan? Kesian. Okey, bila anak-anak kita salah pilih kawan, tiba-tiba pilih kawan yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Macam mana? Pada masa ni, anak-anak kita menganggap dadah itu satu benda yang miracle, bestnya. Best, kena cuba. Weh, tak cool lah kalau kau tak cuba benda ni kan. So, atas ajakan kawan-kawan, mereka mencuba. Okay? Bila mereka mencuba, pada anak-anak kita ni, dadah ini memberikan keseronokan. Seronok. Dia feel, Allah, cool, best. Ramai kawan, best gila. Dan dadah ini juga boleh digunakan bagi mengurangkan tekanan hidup. Macam mana tu? Jadi, bila kita ada empty space dengan anak-anak, maka beginilah. Cuba fikirkan, apa yang kita dah buat sebenarnya kepada anak kita? Okey, pencegahan penyalahgunaan dadah sebenarnya bukannya bermula dari sekolah, bukannya bermula dari komuniti. Pencegahan penyalahgunaan dadah ni sebenarnya bermula dari rumah kita sendiri. Okey? Bermula dari rumah kita sendiri. Apa-apa masalah, semua bermula dari rumah. Apa sahaja permasalahan yang ada pada anak kita bermula dari rumah. Jadi, sama juga dengan pencegahan. Bila timbul masalah di rumah, penyelesaian dia juga ada di rumah.
Okey, jom kita tengok ada 5 langkah awal pencegahan penyalahgunaan dadah di rumah. Yang pertama, didik atau ajar anak tentang bahaya dadah. Yang kedua, ajar anak untuk berwaspada dengan orang yang tak dikenali. Yang ketiga, jika terdapat sedikit perubahan tingkah laku, perubahan emosi pada anak, cuba fokus dan dekati anak kita. Yang keempat adalah peraturan dan disiplin dalam rumah. Ini yang kelima, last but not least, jangan kedekut bagi pujian pada anak. Pendidikan pencegahan keluarga bermula dari rumah. Apa peranan ibu dan bapa? Cakap memang senang, merealisasi memang susah. Bermula dari rumah. Sebagai ibu bapa, memainkan peranan melalui proses sosialisasi dalam mendidik, mengasuh anak-anak pendidikan agama. Ibu bapa juga harus mendidik anak-anak dengan ilmu moral, jasmani yang berterusan supaya anak-anak ini bila dewasa tahu menghormati golongan tua dan golongan muda. Ibu bapa juga harus bijak mengatur disiplin, mengurus jadual kanak-kanak dengan aktiviti berfaedah dari masa ke semasa. Sebagai ibu bapa, perlu sentiasa menghadapi perubahan sikap ahli keluarga yang sentiasa berubah mengikut perubahan. Ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan sedikit tips bagaimana untuk mendidik anak-anak tentang penyalahgunaan dadah. Seperti sedia maklum, sekarang kita berada di dalam PKP 3.0 di mana anak-anak lebih belajar tertumpu kepada pembelajaran online. Jadi kita boleh menggunakan medium online ini untuk memberikan info kepada anak-anak. Baiklah, saya akan bagikan contoh yang paling mudah adalah dengan menunjukkan video animasi berkenaan dengan dadah. Saya akan tunjukkan dengan tuan-tuan dan perempuan bagaimana caranya. Kita boleh menggunakan dua kaedah, iaitu pertama menggunakan handphone ataupun menggunakan PC. Kalau menggunakan PC, komputer, tuan-tuan buka YouTube, kemudian tuan-tuan type keyword dia bahaya dadah. Ataupun kalau pada handphone, tuan-tuan boleh buka YouTube, kemudian tuan-tuan letakkan keyword dia bahaya dadah. Okey. Kemudian kalau tuan-tuan perhatikan di sini ada satu video yang menunjukkan kesan dan bahaya dadah. Okey. Video ini berukuran lebih kurang 10 minit yang padat dengan informasi yang menarik untuk anak-anak tonton. Okey, kita tengok macam mana video dia. dengan cara menyuntik, menghidu atau menghisap. Apakah yang berlaku apabila seseorang mengambil heroin? Okey, mula-mula kita kena tahu bagaimana tubuh kita mengawal rasa sakit. Tubuh kita menghasilkan opioid, iaitu sejenis bahan kimia semula jadi yang bertindak mengawal kesakitan. Ia merangsang reseptor opioid pada sel-sel saraf anda untuk mengurangkan kesakitan dan membuat anda berasa lebih tenang. Heroin juga mempunyai kesan ini. Malah ia turut membebaskan dopamin, bahan kimia semula jadi untuk ganjaran ke dalam otak yang boleh menyebabkan
membuat anda berasa hayal atau high. Biasanya, pengguna heroin menjadi ketagih kerana mereka ingin terus menikmati rasa hayal yang berlaku ketika pembebasan dopamin ini. Mereka juga cenderung untuk obses dengan heroin sehingga mengabaikan kesihatan dan kebajikan diri sendiri. Akhirnya, mereka akan mengasingkan diri daripada masyarakat dan keluarga. Heroin memang boleh membuat anda tenang, tetapi Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan perhati, video animasi ini amat menarik untuk ditonton oleh anak-anak kita. Dan dia banyak informasi yang kita boleh dapat daripada video ini. Dan video ini untuk makluman adalah daripada rasmi daripada AADK sendiri. Jadi sekian saja tips saya. Semoga sedikit tips ini dapat membantu pembelajaran anak-anak kita dalam memahami penyalahgunaan dadah. Sekian, terima kasih. Sebelum itu, mari kita ketahui dahulu tanda-tanda anak anda terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Mata merah atau ada tumpuk-tumpuk merah, berat badan menurun atau meningkat secara tiba-tiba, badan atau anggota badan menggeletar, selera makan atau corak tidur berubah, bau yang tidak biasa pada pernafasan badan dan pakaian, koordinasi badan tidak stabil, hidung kerap berdarah dan percakapan tidak lancar. Jadi, apa yang perlu anda lakukan? Dapatkan nasihat, pandangan dan rundingan daripada individu-individu seperti ibu bapa atau saudara mara, guru atau kaunselor sekolah. Selain itu, dapatkan nasihat, pandangan dan konsultasi daripada individu-individu seperti pegawai perubatan dan pegawai anti dadah. Dan rujuk anak anda kepada pihak yang berautoriti dan pakar untuk mendapatkan khidmat nasihat dan rujukan penilaian, perancangan rawatan dan intervensi, rawatan dan pemulihan dan perkhidmatan sokongan selepas rawatan. Strategi keibubapaan yang berkesan ialah menjadi ibu bapa yang mesra dan menyokong, tetapi dalam masa sama menetapkan had dan sepadan supaya anak-anak belajar bertanggungjawab terhadap tingkah lakunya. Lebih baik cegah.